Buka mic bukan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah. Ya. Allah maftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khalaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, thank you Adam. So untuk kelas kita pada hari ini mengikut perancangan kita akan bincang subtopik 2.3 kan. So saya nak tanya before saya masuk bincang Easy Maths untuk subtopik 2.3. 2.2 ada masalah lagi tak? Masih ada masalah? Tak ada Alright, so sekiranya tiada kita proceed dengan 2.3. So korang tak ada list kan. Jadi soalan untuk subtopik 2.3 bermula dari soalan 16 sehingga soalan 20. Boleh saya tahu yang mana yang tak boleh buat? Ke semua boleh buat sebab tak ada list tak ada list pun soalan yang kena bincang? Sembilan 19 tu A ke B? Dua-dua. Okay, 19 lagi? 20. 20 lagi? Dah tu je. Soalan 16 sampai 18 semua boleh jawab ke? Okey ke? Okay. Alright. So saya apa dia? Boleh jawab. Boleh, okay. So saya tak bincang 16 hingga 18 itu adalah solving absolute value equation. Awak kena define kalau ada satu je simbol absolute value. Kalau ada dua awak kena square both sides. Sama juga untuk nombor 17 dan 18 yang mana awak ada absolute value inequalities. Still kena define gunakan goal. Greater than akan jadi O, less than akan jadi N. Kecuali kalau awak jumpa kiri dan kanan tu dua-dua ada absolute value. Okay, so terus bergerak kepada soalan 19 yang korang minta saya bincang baru ni. Okay, tengok soalan 19 dahulu. Untuk 19, soalan A, given that you need to find the value of K. So kita nak cari nilai K. Dia tanya, K sama dengan berapa? Sekiranya you are given absolute value of X minus K, dia mesti lebih kecil daripada 5/2. Itu maklumat pertama yang diberi and then dia kata this absolute value inequalities is equivalent, maksudnya dia sama sahaja, equal dengan the next inequality ataupun interval yang diberi iaitu -2 less than X but less than 3. So apa yang kita kena buat di sini adalah first step, kena buat apa? Awak diberi dua info, dia kata dua-dua ni benda yang sama, cuma bentuk yang ditulis sahaja berbeza. So please define. Nampak je inequality ada absolute value, ingat step pertama sentiasa define. Kecuali kalau kanan pun ada absolute value. So bila define this is less than, so kita tahu dia akan jadi N, betul tak? Dia mesti jadi intersection. So for the first part kita ada something yang positif, ingat balik buka absolute value, salin balik, positif. Okay, and then buka absolute value, awak akan ada still X minus K, tapi now kita akan negatifkan dia. So greater than -5/2. Daripada step ini, you should be able to combine this based on the table in your notes. Yang mana kita ada absolute value of X less than A, less than equal to A, greater than A, greater than or equal to A. Alright, so apa yang kita akan buat di sini adalah gunakan apa yang nota dah beritahu, dia akan jadi X minus K berada di tengah-tengah sebab dia N. Okay, sebelah kiri kita ambil yang negatif tadi, so -5/2, sebelah kanan kita ambil yang positif. Okay, memang kat atas ni tadi sebelah sini positif, jangan pula tulis 5/2 kat sini. Sebab apa? 5/2 tu nombor yang lebih besar dari -5/2, so takkan 5/2 -5/2, dah tak logik. Okay, so gunakan logic dan common sense juga. This should be -5/2, 5/2. So ini adalah absolute value, ini adalah linear inequality. Tak ada masalah, saya tak nak K di tengah-tengah. Tujuannya kenapa?
Sebab kita sedang mencuba nak jadikan absolute value ni macam yang diberi satu lagi tu. Okay, so menggunakan apa yang kita tahu, nak hilangkan K di sini saya perlu tambah K. So kalau kat sini saya tambah K, ingat kena adil. Di kiri tambah K, di kanan juga kena tambah K. Jadi your next line will be negative 5/2 plus K. Mesti lebih kecil daripada X dan dia mesti lebih kecil dari 5/2 plus dengan K. Sampai setakat tu boleh follow The next step, apa yang kita akan buat adalah kita akan masuk pada step comparing ataupun comparison. Kita nak compare dengan apa? This is what I get daripada absolute value X minus K less than 5/2. Tetapi soalan ada bagi. Soalan bagi benda ni. Okay, so using that, I have X greater than negative 2 but less than 3. So apa yang kita boleh concludekan di sini? Lihat betul-betul, perhatikan betul-betul. Sebelah kiri ni mesti sama, yang sebelah kanan juga mesti sama sebab soalan kata dia equivalent, benda yang equal. So dia benda yang sama. Jangan compare tengah, tengah tak ada K, kita nak cari K. Ingat tujuan asal kita nak cari nilai K. So by comparing dua yang saya bulatkan tu, awak boleh compare any one, salah satu. Gunakan salah satu sahaja, tak perlu dua-dua sekali. Tapi saya buat dua-dua untuk buktikan pada awak when I compare negative 5/2 plus K, nilai dia mesti jadi negative 2. So dari situ saya dapat K adalah negative 2 plus 5/4. Okay, so apa yang kita dapat kat situ adalah jawapannya bersamaan dengan 5/4 pula. Kenapa 4, 2? Jawapannya sama dengan K sama dengan 1/2, betul? So if I take the other part untuk tunjukkan ke awak yang betul kita boleh guna salah satu, I now have 5/2 plus K, nilai dia mesti sama dengan 3. So bila saya nak cari K, K adalah 3 minus 5/2, jawapannya masih lagi K adalah 1/2. Oleh yang demikian saya telah pun gunakan apa yang diberi, dua-dua. Okay, satu saya olah supaya jadi bentuk yang sama macam kedua. Lepas tu kita buat comparison, dapatlah jawapan K mesti 1/2. Ada sebarang soalan setakat itu? Jelas? Ada soalan? Okay, diam maksudnya tak ada lah tu. So untuk soalan B, tengok soalan 19 B. Soalan diberi express, dia minta kita ungkapkan X less than or equal to negative 5 atau X is greater than or equal to negative 1 dalam satu bentuk yang mana dia minta kita tukarkan menjadi absolute value of X plus A must be greater than or equal to B. So yang ni pattern lebih kurang macam soalan atas. Dua benda ni maksudnya mesti benda yang sama lah sebab satu boleh diungkapkan menjadi dua. And obviously kita tahu dua juga akan boleh diungkapkan menjadi satu. Kita boleh buat apa? Kita boleh buka bracket. So bezanya tadi cuma order of which info given to you first ataupun second. Jadi yang kita akan biarkan dahulu adalah yang ni. Tinggalkan. Jangan guna. Sebab kita tak boleh buat apa-apa dah kat situ. But we know this one, betul? Ini boleh jadi apa ni? Saya boleh tulis semula menjadi apa? Boleh tulis jadi apa kat situ? Itu apa tu? Absolute value X tambah A greater than or equal to B. Itu apa? Okay, satu timpat. Kenapa tak ada yang respon lah? Saya sangkut-sangkut ke? Saya hilang ke?
ke memang like purely tak tahu? Memang tak tahu nak jawab apa ke? Tak tahu. Takkanlah tak tahu. Kita nak define kita buat apa? Absolute value inequality. Kita nak define kita buat apa? Tengok simbol ni tengah-tengah akan jadi apa? Step yang sama yang saya buat tadi. Absolute value kita define. Okay, you jumpa absolute value, you kena define. So yang ni tengah dia mesti or, berbeza dengan yang tadi. Tadi intersect, now union. So bila buka kita dapat apa? Yang pertama adalah X plus A. More than or equal B. Ya, thank you. Lagi satu. X plus A. Less than or equal negative B. Ya, terima kasih. Okay, sampai sini saya masih lagi gunakan defining kita step definition. Lepas tu selesaikan je lah. Kenapa? Sebab tengok kat sini info yang diberi. X lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan nilai. So apa yang saya kena buat? Jadikan X subject pada definition saya tu. So di sini adalah X greater than or equal to B minus A. Yang ni X less than or equal to negative B minus A. Boleh selesai? Dah tak boleh. Tetapi tengok pattern yang saya dapat now lebih kurang macam yang diberi dalam soalan. Info yang diberi tadi ni. Okay, cuma bila saya nak compare now, kita buat comparison, tolong make sure anda letak simbol di tempat yang betul. Janganlah buat, oh compare yang ni dengan X less than equal to negative 5. Tak boleh lah simbolnya berbeza. Kena make sure dia berada di tempat yang betul. So X less than or equal to negative 5 akan berada di sini. Sebab less than or equal to. Yang ni greater than or equal to dia akan compare dengan X greater than or equal to negative 1. So bila kita nak compare, now awak diberitahu dan awak nampak dua benda ni mesti benda yang sama. They must be the same, only then baru kita boleh compare. Same thing as this one, they must be the same, baru saya boleh compare. Okay, so bila awak tengok kat sini, sebelah kiri dah sama dah. X greater than equal to, X greater than equal to. Apa yang saya boleh compare adalah ambil sahaja B tolak A, nilai dia mesti sama dengan negatif 1. Dalam soalan ni kita bukan nak cari X, kita sedang cuba cari nilai A dan B supaya kita boleh tulis semula X yang diberi tadi dalam bentuk absolute value. So ini equation pertama, I have two unknowns but I have only one equation for now. Untuk yang ni saya akan dapat, next one ni, this one, saya akan dapat negative B minus A mesti sama dengan negative 5. So that will be my second equation. Now to solve this you have two methods. Buat substitution ataupun buat elimination, penghapusan ataupun apa dah? Substitution, penggantian. Okay, so ikut awak lah selesa yang mana. Tapi saya suggest biasakan dengan elimination lah, mudah. So 1 tolak 2. Tujuannya apa? Supaya A saya akan hilang. Negatif A tambah A. So B tambah B dapat 2B. Negatif 1 tambah 5 dapat 4. So boleh selesai B mesti sama dengan 2. Dah dapat B sama dengan 2, boleh cari A tak? Jawapannya boleh. Yang mana guna mana-mana equation 1 atau 2, I'm going to use equation 1. So substitute B equals to 2 into equation 1. That will give me 2 minus A is equal to negative 1. Hence A sama dengan 3. Okay, so itu bukan jawapan akhir That is just the values of A and B. Kita nak ke A, B. Soalan tak ada minta. Tapi kena cari sebab you nak tulis dalam bentuk ini. Oleh yang demikian, using A equals to 3 and B is equal to 2, kita tahu apa yang kita boleh buat now adalah X greater than equal to negative 5.
x less than or equal to negative 5 or x greater than equal to negative 1 sebenarnya boleh ditulis dalam bentuk absolute value of x plus a which is 3 must be greater than or equal to b which is 2. Itu jawapan akhir kita. Okay, boleh nampak apa yang jadi kat situ? Boleh follow? Boleh follow ataupun tidak? Boleh. Alright, so benda tu kalau tengok lebih kurang je soalan A dengan soalan B. Tak ada banyak pun yang berbeza di situ. Kita ulang-ulang cara yang sama. So obviously definition itu sangat penting untuk anda. Kalau tak tahu definition memang tak boleh buat. Okay, tengok soalan nombor 20. So ini adalah salah satu soalan yang diminta untuk bincang tadi. So soalan 20, apa yang diberitahu kepada awak adalah okay, saya tulis bahagian pertama dulu, show. Apa maksud show? Ingat lagi saya cakap, bila show dalam soalan ada soalan dan jawapan. Okay, so di sini jawapan kita apa? Yang mana satu jawapan kita? Okay, kita kena dapatkan jawapan dalam bentuk seperti yang diberi di situ. So macam mana saya nak buat macam tu? Kalau awak perasan, this is the same as soalan Snap the Snack 2 hari tu Soalan Snap the Snack 2 nombor 3 tak silap saya. Okay, yang tu kalau rata-rata tak boleh buat, then this is the method. Kita guna cara yang sama, this is the explanation. Step pertama adalah awak jumpa je soalan macam ni, cuba compare. Apa yang berbeza pada dua bentuk tu? Yang paling obvious. First kali adalah apa yang paling obvious? Memang betul tak sama dua benda ni? Nampak berbeza? Ada. Ya, betul. Satu ada modulus, lagi satu tiada. Okay, that's the first one. Ni, dia ni ada modulus. Dia ni tak ada. Lagi satu? Cuba tengok kuasa. Yang satu tu kuasa 2, lagi satu kuasa? Kosong. Kosong? Mana ada kosong? Kuasa 1 lah yang X, kuasa kosong, hilang X. Okay, yang tu mesti kuasa 1. So cuba awak tengok betul-betul and cuba fikir sejenak 3 saat, 5 saat ni cuba fikir. Macam mana kita nak jadikan daripada yang ada kuasa 2 jadi kuasa 1? Benda ni awak dah belajar kat sekolah. Ada satu je cara. Daripada dia ada kuasa 2, kuasa 1, kuasa kosong, kuadratik ni. Ada satu cara untuk kita tulis tiba-tiba dia jadi X kuasa 1 tambah atau tolak something. Jawapannya adalah penyempurnaan kuasa 2. Completing the square. Everyone should know this term. Everyone should have learned this. Kita akan guna completing the square. Pernah dengar completing the square? Siapa yang tak pernah dengar? Pernah. Saya guna kependekan huruf CTS je ya. Di sekolah anda belajar nama dia adalah penyempurnaan kuasa 2. Okay, so macam mana kita nak buat completing the square? Ingat balik bila nak buat completing the square, depan ni mesti apa? Yang ni you dah belajar kan? Depan mesti apa? 1. Ya, terima kasih.
your coefficient of x square mesti 1. So kalau saya ada 5 kat situ, macam mana saya nak jadikan dia 1? How? How do I change that to become 1? Saya tak nak alien ni. Apa yang saya boleh buat? Bagi kerjasama please, respon bila saya tanya. Bagi 5. Ya, kita akan bahagikan semua sekali dengan 5. So taking the whole inequality, I'm going to divide everything by 0. 0 pula. 5. Supaya 5x square bahagi 5 akan jadi x square sahaja. Kosong. 1. Apa yang kosong? 1. 5 bahagi 5, 1. 5 tolak 5 jadi kosong. Okay, lepas tu 2x bahagi 5 akan jadi 2/5x. okay, thank you. 2/5 x letak tepi. Negatif 3 bahagi 5. Negatif 3/5. Negatif 3/5. Simbol less than tak berubah sebab saya bahagi nombor yang positif. So masih less than. 0 bahagi 5 dapat kosong. Okay. So now saya dah penuhi syarat pertama untuk computing the square. A mesti 1. Perkali untuk x kuasa 2 tu mesti 1. Wajib 1. Tak ada nombor lain. Dah 1. Now apa yang kita kena buat? Apa yang you belajar di sekolah, mungkin lain cikgu, lain cara, lain formula yang diberi. So sama juga dengan saya. Saya menggunakan satu formula sahaja yang mana saya akan keep on guna formula tersebut. Caranya adalah kita ambil pen, kita buka kurungan besar kuasa 2. Tolak kurungan kecil kuasa 2. Lepas tu ambil negatif sampai hujung, salin. Negatif 3/5 less than 0. Itu step pertama. Selepas itu apa yang kita buat adalah sila ambil pen anda lagi sekali. X bawa turun. Kuasa tak perlu saya nak X sahaja. Tambah bawa turun. 2/5 bawa turun tapi jangan lupa bahagi dengan 2. So saya akan dapat 2/5 divide pula dengan 2. Selepas itu kurungan seterusnya apa yang saya buat adalah ambil daripada simbol tambah ke tolak ke kat situ sampai nombor yang sebelum kurungan kuasa 2 tu pindahkan ke sebelah. Salin. So positif 2/5/2. Now dah penuh baris tersebut, apa yang saya perlu buat adalah selesaikan. Selesaikan satu persatu. Untuk kurungan besar kuasa 2 yang pertama, salin X tambah 2/5 bahagi pula dengan 2. Awak akan dapat jawapannya adalah what is 2/5 divide pula dengan 2. 1/5. Thank you. Ya, 1/5 kurungan kuasa 2. Tolak pula kurungan seterusnya, tak payahlah tekan kalkulator satu lagi. Tak payah tekan kalkulator lagi. Tadi kita dah kira dalam kurungan akan jadi 1/5 square. Tolak 3/5 less than 0. Yang belakang tu masih salin Tak ada apa-apa. Dia tak ada kaitan. Biarkan dia, salin je. Now apa yang kita buat adalah sila jangan ganggu hidup kawan kita yang kat depan ni. Jangan kacau. Biarkan dia. Salin je balik. Biar dia hidup dengan aman. So x plus 1/5 square. Apa yang awak patut kira adalah yang saya highlight guna pen warna hijau ni. Ini sahaja. Terlanjak sampai kosong pula. Ini sahaja yang awak patut kira. Sila kira sekarang. Dapat berapa? Untuk yang pakai kalkulator kelas Swiss, salin exactly daripada negatif sampai 3/5. Yang pakai kalkulator SPM, warna hitam ataupun kalkulator baru tapi yang display one line, awak kena hati-hati kira satu persatu. Kira kurungan kuasa 2 dulu, lepas tu darab negatif depan, lepas tu tolakkan pula 3/5. Dapat jawapan berapa? Negatif 16/25, betul? Sekejap madam tengah kira.
Yang tak dapat 16/25 ada salah kira. Dah, lamanya kira. Tak habis kira lagi ke? Betul madam, betul. Oh, kira tu buat kalkulator. Okey, dapat jawapan betul kan? So daripada situ, now apa yang kita boleh buat adalah cuba pergi balik dekat soalan. Tengok balik dekat yang dia suruh kita tulis, show kan. Dah sama ke belum? Hampir sama ke? Tak sama langsung lagi ke? Apa jadi kat situ? Dah hampir sama dah? Sama-sama. Hampir sama. Dalam kuasa 1 saya punya kuasa 1 juga. So yang tu settle. Tetapi dia punya tak ada kurungan kuasa 2. And then dia tak ada tolak something, sebelah kanan mesti nombor. Jadi kita punya aim nak jadikan dia bentuk macam itu juga. So slowly kita buat satu per satu. You are going to get x plus 1/5 square. Now lebih kecil daripada 16/25. So sampai setakat ini saya punya masalah adalah modulus je. Dia ada modulus, saya tak ada. So macam mana saya nak adakan modulus dekat jawapan saya? Jawapannya adalah tengok betul-betul, perhatikan. Saya tak ada modulus tapi saya ada kuasa 2. Betul tak? So apa kaitan kuasa 2 dengan modulus? So go back to your definition of absolute value. Okay, definition untuk absolute value adalah modulus of A is actually square root of A square. Betul? Itu definition kedua kita. Jawapannya betul. Ada dalam nota So macam mana saya nak gunakan definition tersebut? Jawapannya adalah saya introduce square root di sini, introduce square root di sini. Okay, so now apa yang jadi adalah kita boleh gunakan definition ini. So using this definition, I can rewrite my left hand side sebagai modulus of x tambah 1/5 siap. Okay, lebih kecil daripada yang sebelah kanan tu apa yang kita buat? Tekan sahaja calculator, you are going to get square root of 16 is? Square root of 16 adalah 4, betul? Dibahagikan dengan square root of 25, jawapannya adalah 5. Okay, macam mana saya dapat? Jawapannya again saya masih guna benda ni, formula ni. Sebab apa? Dari sini saya tunjuk kat tepi Apa yang saya boleh buat adalah dia jadi square root 16 per square root 25. Yang mana that is square root of 4 square divide by square root of 5 square. Sebab tu jawapan yang saya dapat adalah 4/5. So dah jadi sama ke belum? Sama ke tak tu? Sama ke tak? Jawapannya sudah sama. So that's it. Stop there and tulis shown. Telah pun kita buktikan yang dua benda tu adalah benda yang sama. Now tengok balik soalan. Dia ada perkataan hence. Saya dah pernah beritahu, saya ulang sekali lagi dengan huruf besar. Okay, hence dia minta awak selesaikan, please solve the inequality given. So that inequality adalah apa yang kita start tadi, the original inequality that we have. Jadi macam mana kita nak gunakan benda tadi, gunakan jawapan ini untuk jawab soalan bawah. Okay, soalan kata please solve 5x square plus 2x minus 3 is less than 0. So selesaikan. Jangan selesaikan macam biasa buat graf senyum Sebab oh miss ni quadratic inequality. So kenalah guna graf. Tidak. Kenapa? Sebab ada perkataan hence. So tak bolehlah guna graf. Apa yang kita buat adalah kita tulis je balik
Untuk selesaikan benda tu, using the solution that we obtained earlier, this is just the absolute value of x tambah 1/5 less than 4/5. So boleh selesaikan? Jawapannya boleh. Menggunakan this absolute value, I can now define that as kat tengah-tengah sentiasa n, which is intersection. Yang pertama saya ada positif, buka modulus, so x tambah 1/5 less than 4/5. Sebelah lagi x plus 1/5. Tapi now ingat simbol bertukar, sebelah kanan mesti negatif. Dah jadi macam tu, that is linear inequality, tak ada masalah. Kita selesaikan macam mana, kena guna apa? Kena guna apa? Linear inequality, solve using kelas ni ada nama Syamimi tak? Ada Miss. Syamimi, apa yang kena buat? Untuk solve linear inequality kita guna apa? Kena guna number? Number line. Ya. Tapi dah boleh ke belum guna number line? Belum selesaikan lah. Janganlah tinggal je tergantung macam tu. Nak masak dah siapkan bahan, tinggal. Mana boleh. Kita kena buat sampai siap. So di sini you get x less than 4/5 tolak 3/5. Sorry, tolak 1/5. So that is just 3/5. Sama juga yang sebelah. X is greater than negative 4/5 minus 1/5. So kita akan dapat x greater than negative 1 sebab negatif 5/5. So buat garis nombor, this is my number line. I have negative 1 here, 3/5 here. So x less than 3/5 open to the left, x greater than negative 1 open to the right. Bahagian mana yang saya nak ambil sebagai jawapan? 1, 2 atau 3? 2. Okay, thank you. Kita ambil bahagian yang kedua. So jawapan saya akan jadi open negative 1, 3/5 open. So bila tukar jadi bentuk solution set, awak sepatutnya dapat x such that x is greater than negative 1 but less than 3/5. Okay, selesai. Ada sebarang soalan di situ? Any question? Ada. Boleh faham benda yang kita buat? So tolong ingat, siapa yang masih lemah dengan completing the square, saya minta tolong. Tolong buat latihan. Completing the square tu awak boleh cari apa-apa equation, inequality as long as dia quadratic. Lepas tu cuba practice buat completing the square. Okay, sebab kalau you masalah dengan completing the square, saya tak boleh tolong. And setahu saya memang completing the square ni rata-rata pelajar memang tak ingat. Tak ingat macam nak buat, tak ingat formula. So you kena ingat, kena tahu buat. Okay? Okay ke? Alright, tak ada jawapan, so saya assume okay je lah. Jadi dengan itu habislah sehingga soalan 20. Ada sebarang masalah lagi untuk subtopik 2.3? Kalau ada soalan-soalan yang saya skip tu tapi perlu bincang, then boleh let me know sekarang. Kalau tak ada, nak tanya soalan lain tapi berkenaan dengan subtopik 2.3 pun boleh, tak ada masalah. Saya open untuk semua tanya sekiranya bermasalah atau ada sebarang soalan. Open, ada tak? Tak ada, Miss. Tak ada. 2.3 settle betul ni boleh buat? Semua? Tak jelas, Miss. Apa yang tak jelas? Suara saya ke? Suara saya tak jelas ke? Serius ah? Ni jelas tak? Okey dah.
Okay dah. Okay. So betul ni tak ada masalah dah? Okay dah semua betul? Betul? Okey, Miss. Alright, 2.3 kalau telah tak ada masalah dan saya assume that should be everything untuk 2.3. Okay, teruskan buat latihan, jawab soalan dalam Totopedia walaupun bukan yang saya listkan sebagai ODOC untuk one day one question. Awak boleh terus buat. If you have any problem still, please consult dengan saya Cuma hari ni saya tak ada di cubicle sebab saya MC. So sekiranya you have any problem boleh terus PM saya. Okay, kalau saya